Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diiringi doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita dilindungi dari keselamatan dan bencana yang terus menerus melanda negara kita. Tahun 2021 itu tahun yang muram, banyak kedurjanaan dan malapetaka berlaku. COVID-19 ini dijangka menurun, terus mengekang kehidupan dan kemajuan dan meragut nyawa dan juga tahap kesihatan. Walaupun beberapa langkah itu nampak diperbaiki, tetapi kelemahan kecuaian awal, kelewatan vaksin menyebabkan ramai yang terkorban. Tapi itu sudah berlalu. Saya mohon agar kita sentiasa waspada, jaga jarak dan jaga kesihatan umumnya dengan mengikuti arahan pakar-pakar perubatan yang ada. Di samping mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan semua kita itu afiah dan berarti kata kesihatan badan dan kesegaran, keimanan dan pemikiran. Kemudian baru-baru ini rakyat sekali lagi dikejutkan dengan bencana alam, banjir di kawasan-kawasan yang tidak diduga sebelumnya. Ya, kita terima ini sebagai manusia dengan kesabaran, ujian daripada Allah SWT. Yang kita pertikai adalah pimpinan negara, pimpinan politik yang cuai dalam memikul amanah. Sehingga sekarang bangkit soal mengapa tidak diserah kepada tentera dan polis dan bomba dari awal. Mengapa berlaku kelewatan sehingga meragut nyawa dan ialah kesusahan yang besar. Itu pun sampai sekarang masih lagi pemimpin-pemimpin dengan protokol, dengan adegan wayang-wayang dan drama. Kita tak suruh menteri pergi cuci selut dan sampah. Ya, kita faham. Tapi kalau dijalankan tugas dia, salurkan bantuan, luluskan peruntukan, pastikan semua agensi kerajaan itu bertindak pantas menjaga. Itu tugas menteri. Ya, tak perlu dengan wayang-wayang menarik. Jadi itu yang menyebabkan sampai sekarang ya berlaku pelbagai kepincangan, kedudukan Majlis Keselamatan Negeri Selangor terombang-ambing, dan sekarang mantan Ketua Polis Negara mengatakan patut diserahkan. Memang betul, kalau pengalaman saya dalam kerajaan dulu, bila ada bencana atau malapetaka begini, dia tidak ada keupayaan. Orang politik itu memberikan pengarahan, persetujuan, dan tentera dan polis mengambil alih. Ramai yang dalam media sosial juga menegur dan mengkritik tentera. Saya tidak bersetuju. Ya. Saya ada pengalaman di Seri Muda, naik lori tentera dan menuju ke tempat kawasan flat B40 atau kalangan miskin. Dan saya lihat tentera itu bekerja bertungkus lumus untuk menyelesaikan tanggungjawab dia. Jadi kalau dia ada arahan awal, dia datang awal. Karena tentera tidak boleh masuk sewenang-wenang dalam kawasan tanpa mengikuti pengarahan dan keputusan Majlis Keselamatan Negara yang dipengusikan oleh Perdana Menteri. Begitu juga saya lihat umpamanya semangat rakyat itu luar biasa. Di masjid, di surau, dibawa jamaah orang Islam dan bukan Islam dalam pertimbangan kemanusiaan. Saya pergi ke Gurdwara Sikh, begitu juga menyediakan makanan untuk puluhan ribu rakyat daripada semua kaum dan agama. Ada Chunsi, kumpulan dari China, dari Ipoh, 3,000 sukarelawan turun, puluhan ribu mahasiswa. Tidak semua punya kemahiran dan kepakaran media sosial.
saya lihat dari parti juga, ya, pelbagai pertubuhan politik juga, ya, anak-anak di keadilan, ya, yang turun membantu. Dan saya fikir ini bukan untuk cari helah politik dan untuk menang dari segi media sosial, tetapi kalau puluhan ribu mahasiswa turun itu tidak pun tercatat dalam media sosial, tetapi saya lihat mereka bekerja dengan ikhlas. Jadi tetapi ia tidak melepaskan tanggungjawab kerajaan. Kita lihat umpamanya dengan kemarahan rakyat membantu itu seolah-olah telah mengalahkan keupayaan kerajaan yang ternyata perlahan dan lembab. Saya juga ke Tari Bentong, dan ke Negeri Sembilan, Port Dickson, untuk melihat sendiri dan menggesa langkah-langkah diambil oleh kerajaan negeri dan persekutuan untuk meringankan beban. Rakyat memang mengalami kesukaran besar. Janganlah kita anggap RM1,000 daripada kerajaan persekutuan itu akan mengurangkan beban untuk 2-3 hari, ya, tetapi mesti pulihkan. Orang tertanya saya tentang KWSP, jadi saya jawab, tak perlu pinjam KWSP kalau kerajaan bertindak cepat mengganti kerugian yang terutama di kalangan rakyat. Perkara-perkara yang basic yang itu harus diganti. Jadi tidak membebankan mereka. Inilah yang berlaku pada tahun 2021. Tapi dari segi lain kita lihat umpamanya 2021 juga persiaran darurat panjang, PKP yang panjang, terpanjang di negara di dunia, tetapi kesannya tidak memuaskan. Parlimen digantung. Dan sekarang ini pandangan terhadap orang politik umumnya sangat negatif. Ada kebenarannya, tetapi saya rasa juga tidak adil kerana semuanya terbeban. Ada setengah rasuah, dianggap semua rasuah. Ada setengah itu cuai dan lembab, dianggap terpalit kepada semuanya. Tapi tidak begitu sebenarnya. Kerana kita nak gunakan ruang di parlimen itu untuk meminta kerajaan balik ikut garisan, ikut peraturan negara hukum. Kalau tidak, sewenang-wenang sekali lagi, ya, seperti mana DNB, ya, yang akan mencecah 20 bilion ringgit. Sekarang ini belanja sesuka hati dan kita bimbang mengulangi masalah yang dihadapi oleh negara dengan hutang piutang lebih dari 30 bilion ringgit sekarang, 1MDB dan sekarang DNB. Masa saya mula keluarkan kisah 1MDB 2012, 2010 begitu, ya, itu ramai yang mengecam. Tidak ada alasan, tidak munasabah. Dan masa kempen 2013 tu semua jadi belah sana. Tetapi 3 tahun kemudian mula hebah. Dan sekarang kita lihat bagaimana kecelaruan dan kerugian kepada negara, bukan pada orang yang merancang. DNB pun begitu kalau kita tidak waspada daripada sekarang. Jadi kita harap 2022 ini tentu kita mendoakan yang lebih baik. Tapi kita jangan harus patah hati, ya, ataupun rasa lemah. Ya. Kita insya-Allah kita dapat harungi, kerana kadang-kadang Allah mengizinkan dalam keadaan keributan ini akan bangkit rakyat, menyelamatkan negara kita, ya, terutama kalangan miskin. COVID-19, siapakah yang paling terkesan? Golongan miskin. Banjir, memang banyak kategori terkesan, tetapi yang kalau saya lihat umpamanya di Selangor, di Pahang, di Negeri Sembilan, yang paling ramai terkesan itu golongan miskin. Bila kita lihat masalah banjir, ya, ada sependapat mengatakan ya dari ujian dari Allah Taala. Ini kita work of nature, ya. Ada kebenarannya. Tapi kalau kita lihat pembalakan dan
pengaliran air deras dari bukit, dulu di Jerai, kemudian di Pahang, kemudian di Jelebu. Ini semua ada kaitan dengan fasad dan ketamakan manusia. Sebab itu, masa di Pahang, saya katakan syarikat bala ini juga harus memikul sebahagian tanggungjawab meringankan beban rakyat. Dan ini ada kaitan dengan perubahan alam sekitar atau persekitaran yang kadang-kadang dinafikan. Oh, tak ada kesan. Tak betul. Dia pertama, bila kita membawa kerusakan kepada bumi, maka hukum alam itu menyebabkan malapetaka menimpa kita. Yang kedua, soal infrastruktur. Kadang parit tak dikorek, sungai tak didalami, benteng tak dibuat. Kita nak selamatkan wang, kadang-kadang wang tidak cukup. Tetapi akibatnya sekarang bilion ringgit rugi kerana kecuaian kita. Itu harus memberikan peringatan kepada kita. Masa depan ini juga ditentukan oleh anak muda. Dan seperti mana saya tekankan secara tuntas, yang punyai kegigihan, semangat, idealisme, kerana muda bukan sahaja pada umurnya, tetapi kepada cita-citanya, kepada keinginan membuat perubahan yang baik. Bukan untuk bersekongkol dengan yang korup atau yang rasuah dan yang menyeleweng, ataupun hidup dengan penuh kemunafikan dan kepura-puraan. Tetapi muda yang punyai semangat yang kental, seperti mana yang selalu ditekankan oleh para duat, apa yang digesa dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi ini anak muda yang punyai keyakinan, terpancar daripada keikhlasan mereka bawa perubahan. Mereka dulu menampilkan semangat perubahan itu dan menyelamatkan. Jadi bila kita berhasil dengan undi 18, tidak ada makna kalau anak muda yang punya semangat dan kekuatan ini tidak bangkit memanfaatkan peluang yang ada untuk menuntut perubahan. Bersama dengan ibu bapa mereka, sahabat anda mereka, abang kakak mereka. Jadi akhirul kalam, yang kita bicarakan soal COVID-19, banjir, DNB, Undi 18 terkait dengan tatanan negara, tata kelola kerajaan. Ini soal governance. Maka tanggungjawab kita itu memastikan pentadbiran itu baik, benci dengan rasuah dan penyelewengan, menolak keangkuhan dan salah guna kuasa. Kalau tidak ada kesedaran, pencerahan dalam bidang ini, kita masih akan terus mengekalkan yang lama. Jadi oleh demikian, harapan kita untuk 2022 adalah kebangkitan rakyat yang menuntut perubahan, bermula daripada menyelamatkan diri, keluarga dan masyarakat kita kepada suatu perubahan sistem negara yang boleh menjamin keselesaan rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.